Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita terus memanjatkan setinggi-tinggi, sebesar-besar, sebanyak-banyak, semulia-mulia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kalimah thayyibah alhamdulillah atas segala nikmat dan kurnia yang diberikan kepada kita, dan seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ni kita sambung bagi mengisi ruang masa yang ada ni 40 hadis penawar hati. Kalau tak silap kita dah masuk kepada hadis yang ke-25, sepatah kata yang mencemar lautan. Ini sebenarnya dah bincang yang sebelum ni, tak apalah kita ulang balik. Sepatah kata yang mencemar lautan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiyyata kadza wa kadza. Qala ba'dur ruwah ta'ni qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazjat. Qalat wa hakaitu lahu insana. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza wa kadza. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagimu Safiyah itu begini-begini. Berkata setengah dari perawi hadis yang dimaksudkan oleh Aisyah bahawa Safiyah itu orangnya pendek atau rendah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah menunturkan satu kalimat yang jikalau dicampur dengan air lautan, nescaya kalimat itu akan membusukkannya. Dan berkata pula Aisyah radhiyallahu anha, pernah aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal seseorang, lalu beliau bersabda, aku tidak mahu menceritakan hal seseorang walaupun akan diberikan kepadaku begini-begini. Siti Safiyah disebutkan dalam hadis di atas, keterangan Siti Safiyah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu madu kepada Siti Aisyah. Maka apabila Aisyah mengeluarkan ungkapan yang memberi isyarat penghinaan kepada Siti Safiyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera menegurnya dan membayangkan betapa besar bencana yang terhasil dari ungkapan kalimat penghinaan yang diperkatakan itu. Jadi begitu besar dosa yang dibawa oleh lidah seseorang yang tidak bertulang ini. Hanya dengan satu kalimat yang mudah sekali diucapkan, tiba-tiba kalimat tersebut telah mampu mencemar lautan luas yang tidak bertepi. Terkadang kita terlalu senang menghitung dan menyebutkan keaiban orang lain, senang mengumpat dan mudah menghina orang kerana kita terlupa dengan dosa besar yang dibawa oleh lidah. Tetapi apabila kita mahu berfikir dan merenung sejenak kepada bencana yang diakibatkan oleh lidah, barulah lidah kita rasa tersentak daripada menuturkan perkataan yang keji dan terkutuk itu. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bab menjaga tangan, ada menyebutkan bahawa apa yang ditulis oleh seseorang itu sama dengan diucapkannya dengan lidahnya. Maka jangan seseorang itu menulis dengan tangannya sesuatu yang tidak boleh diucapkan oleh lidahnya. Nah, pada zaman sekarang ini masuklah dalam hal ini komunikasi melalui SMS, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Itu semua dikira sama dengan ucapan lidah yang mesti dipertanggungjawabkan. Jadi kita mesti berhati-hati menggunakan kemudahan alat komunikasi yang canggih ini. Nabi kata satu perkataan menghina boleh mencemarkan laut. Nabi kata cukup dengan kamu sebut macam tu. Kalau ada satu lautan dengan satu perkataan yang kamu sebut tu membusukkan lautan. Tuan-tuan, mencemarkan lautan. Maksudnya walaupun satu perkataan. Sebab tu tuan-tuan, bahaya lidah ni dia banyak kesan mudaratnya kalau kita tak jaga elok. Sebab itulah orang nak tengok orang tu baik atau tak baik, dia tengok lidahnya. Kan Luqman Al-Hakim pernah diminta oleh
tuannya dia bagi seekor kambing, kemudian tuannya minta masakkan kambing ni, bagi aku 2 bahagian yang paling baik. Luqman masak, kemudian diberikan apa? Hati dengan lidah. Tuannya makan, esok tu dia bagi lagi kambing. Luqman, kamu bagi hari ni, kamu masak kambing ni, kamu bagi aku 2 bahagian yang paling tak baik, yang lain tu kamu ambil lah, bagilah makan pada orang. Luqman masak, lagi sekali dia bagi apa? Lidah dan hati. Lalu tuan dia bertanya pada Luqman, wahai Luqman, kenapa semalam aku minta 2 bahagian yang paling baik, engkau bagi lidah dan hati, tapi hari ni aku minta bahagian yang paling buruk pun kau bagi lidah dan hati? Sebab Luqman kata, jika baik lidah dan hati tu baik seluruhnya, kalau buruk lidah dan hati tu buruk seluruhnya. Tuan-tuan, semua yang ada pada kita ni semuanya berpunca daripada hati, dan banyak juga berpunca daripada lidah kita. Orang yang baik, orang yang percaya pada Allah, dia akan jaga percakapan dia, kan? Kadang ada orang dia tak semena-mena. Yelah, kita kata orang, kadang-kadang kita pun kena berhati-hati juga. Jangan kita sebut perkataan yang boleh merugikan kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan, macam kita pernah sebut sebelum pada ni, kalau kita nak hancurkan negara, tuan-tuan, kalau kita nak hancurkan negara, tak payah dengan bom. Sekarang ni tuan-tuan, psychological warfare, kan? Perang psikologi, cyber ni, tuan-tuan, dia pakai apa? Dia pakai perkataan dia, tulisan dia. Dia buat satu perkataan ataupun fitnah, habis, rosak satu negara, satu dunia boleh berperang dengan apa? Dengan perkataan je, tuan-tuan. Kalau kita nak hancurkan rumah tangga orang, cukup dengan kita bagi tahu. Kita pergi dekat isteri dia, ya aku nampak suami kamu dia pergi ni semalam ni. Dan kebetulan memang suami dia tak ada, lepas tu habis berlaku cacah merebah, habis seluruh kehidupan boleh dihancurkan dengan apa? Dengan perkataan. Apalagi perkataan menghina. Dalam hadis ni cerita pasal apa? Cerita pasal orang yang menghina orang lain. Perkataan kita ni, kalau kita buat kerana nak menghina, walaupun berseluruh, kadang-kadang seluruh kita tu tak boleh diterima. Ada orang dia boleh ada orang boleh bergurau, kan? Cakap-cakap bergurau boleh, tak ada masalah bagi dia. Tapi ada orang tak boleh terima gurauan tu. Jadi hati-hati. Kita tengok dulu, kamu boleh bergurau tak boleh? Tanya dulu. Kalau boleh kita on, kalau tak boleh tak on, kan? Kalau boleh kita lepak, kalau tak boleh tak payah. Baik. Perkataan yang baik-baik itu juga adalah sedekah. Nabi sebut perkataan yang baik-baik itu adalah sedekah. Daripada kita sebut yang tak baik, kalau kita sebut yang baik jadi sedekah, kalau kita sebut yang tak baik dia jadi penghinaan. Tuan-tuan, contoh kan kita jumpa kawan kita ada banyak benda yang kita boleh sebut pada dia ni. Banyak benda yang kita boleh sebut pasal dia, sebab lama tak jumpa. Tapi kalau kita sebut yang baik-baik, perkataan tu jadi sedekah, kan? Walaupun dia tak handsome mana pun, handsome-nya, kan? Walaupun dia tak handsome mana pun, tapi kita jumpa handsome-nya. Walaupun kita tengok lain macam, kan? Tapi kita sebut yang baik-baik. Tuan-tuan, rahsia orang nak jadi bahagia, dia bahagiakan orang lain. Rahsia nak jadi bahagia, dia kena bahagiakan orang lain. Bila kita sebut perkara yang baik pada orang, secara automatik kita pun sendiri akan jadi bahagia, kan? Kita pun tak seronok kalau kita tidak membahagiakan orang lain. Sama dengan keluarga kita, anak kita, isteri kita, kan? Kalau kita cakap yang baik-baik, kan, dia memberikan kebahagiaan kepada mereka dan juga kebahagiaan kepada kita. Hadis yang ke-26. Kenapa hati menjadi keras? Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala fa qaswatun lil qalb, wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Rawahu Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyak percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Taala. Maka sesungguhnya banyak bercakap selain dari berzikir kepada Allah Taala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Taala ialah mereka yang berhati keras. Hadis riwayat Tirmizi. Ketandusan jiwa pada hari ini adalah suatu penyakit yang sangat ketara sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang yang bersusah hati, gelisah dan tidak merasakan ketenangan fikiran dalam kehidupan. Walaupun ia telah memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden pada hari ini. Bahkan ratusan ribu wang telah dimilikinya. Namun kepuasan hidup masih belum lagi dapat dirasainya. Ini semuanya disebabkan dari hati yang keras.
jiwa yang tandus, dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut pada Allah. Kemudian keras hati ini pula adalah dari kerana banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Oleh itu bagi orang yang beriman, hendaklah ia selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ataupun bercakap perkara-perkara yang ada hubungannya dengan maslahat agama, yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaan, atau paling kurang bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah ataupun alat yang dapat membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikan pada hari kiamat nanti. Maksudnya tuan-tuan, mudahnya banyak bercakap, terutamanya pada perkara yang tak ada faedah pun. Kalau boleh pilih antara bercakap dengan tak bercakap, kalau tak bercakap itu lebih baik kita pilih untuk tidak bercakap. Saya dulu suka bercakap, hadis ni kena kat saya lah, sampai sekarang suka bercakap. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang ada benda yang kalau kita senyapkan itu lebih baik. Kita rasa, aku kena cakap ni. Ada satu hadis lagi, dia sebut apa? Sebaik-baik perkataan ialah perkataan yang benar pada pemerintah yang zalim, kan? Maksudnya menyuarakan kebenaran itu adalah perkara yang betul, adalah perkara yang adalah jihad. Menyuarakan kebenaran itu adalah jihad. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, tak semua perkara yang benar tu benar. Tak semua perkara yang benar tu betul, dan tak semua perkara salah itu benar, kan? Maksudnya macam ni. Contoh, kita nampak, kita tahu benda tu salah, tapi kadang-kadang tak perlu tegur pun tak apa. Dan kadang-kadang kita rasa benda yang kita cakap ni benar, benda yang lain semua salah. Jadi maksudnya kadang-kadang berdiam diri itu pun lebih baik. Saya pernah berhadapan dengan orang yang bingung. Allah, bingungnya. Saya kadang-kadang kita bila lalu kat depan wall kita tengok benda yang bingung ni, kita tak boleh tahan. Mesti nak komen. Kawan saya ni dulu dia belajar pengajian Islam. Saya pernah cerita, dia sampai ditanya, kenapa aku tak terima wahyu? Sampai tanya macam tu. Kenapa kita ni tak dapat wahyu? Kenapa Nabi Muhammad je dapat, kita pun nak rasa ke? Cewa. Dia nakkan bukti. Tuan-tuan, ni sesat ni tuan-tuan. Kalau dah sampai macam tu kan, kita pun cubalah. Mula-mula dia tak adalah pelik-pelik sangat. Dia cuma petikaikan kenapa ustaz-ustaz ni semua suka sebut sami'na wa ata'na. Kenapa tak ada ruang untuk kita berfikir, berbalah, berbahas tentang ayat-ayat Allah? Sebab ada certain ayat ni kita kena terima. Tak boleh kita ragu, kita terima seadanya, kan? Sami'na wa ata'na. Contohlah, ada pendekatan alim ulama. Dia kata, kenapa kita solat? Kenapa kita solat? Ada orang dia buat pendekatan lain macam-macam, tapi ada sebahagiannya kata solat kerana Allah faqat. Solat kerana Allah. Tak ada lain-lain tu, mungkin ada tambahan, tapi yang inti yang sebenarnya ialah solat kerana Allah. Kenapa puasa? Puasa kerana Allah. Itu inti yang sebenar. Yang lain-lain tu huraian tambahan-tambahan tu boleh, tapi puasa kerana Allah. Kenapa baca Al-Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat? Setiap rakaat baca Al-Fatihah. Kenapa tak baca surah Al-Baqarah ke? Ataupun ialah pertikaian-pertikaian. Kenapa solat Jumaat kena buat hari Jumaat juga? Lepas tu lepas Zuhur, kan? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Tuan-tuan, kenapa? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa masuk Zuhur? Zuhur ni gelincir matahari. Maghrib ni bila terbenam matahari. Subuh bila terbit fajar sadiq dan sebagainya, kan? Tuan-tuan, jawapan yang paling tepat, tuan-tuan, kita tak kaji, mungkin kita tak ada ilmu berkaitan dengannya. Jawapan paling tepat ialah kerana Allah. Semuanya Allah yang tentukan. Sebenarnya itulah jawapan yang paling tepat. Tak ada jawapan lebih tepat pada tu. Sebab Allah Ta'ala pemilik dunia, jadi semua yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu tepat. Cuma ada pandangan-pandangan lain. Contohnya solat, dia kata kenapa kena solat? Supaya otot kita kuat, supaya darah lancar, pergerakan darah lancar. Kenapa kena rapat? Supaya hubungan ada ion-ion negatif, positif, semua sekali macam-macam, kan? Huraian-huraian tu kadang-kadang tak diterima. Bukan tak diterima sebab salahnya, tapi tak diterima bahawa itulah tujuan solat. Maksudnya tidak,
Ada setengah tu dia menafikan ataupun tidak meraihkan akal kan. Ada orang kata itu sebagai tidak meraihkan akal. Tapi sebenarnya itulah jalan yang paling selamat. Boleh je kita nak kaji. Kenapa tawaf macam ni tuan-tuan? Kenapa tawaf macam ni? Jam kita macam ni, tapi tawaf macam ni. Kenapa tawaf macam ni? Sebab semua putaran-putaran di dunia ni semua ikut pusingan jam. Medan magnet, medan elektrik, dia buat macam ni, pusingan dia lawan jam. Bumi berputar macam ni tuan-tuan. Jadi sebab tu tawaf macam ni. Sebab tu kalau dekat Arab, dia pandu left hand drive. Bila left hand drive, dekat bulatan dia akan jadi macam ni. Bila right hand drive, bila bulatan dia jadi macam ni. Orang pun katalah macam ni tu bagus, macam ni tu tak bagus kan. Itu pandangan-pandangan lah kan. Tapi yang mutlaknya tuan-tuan, kenapa tawaf macam ni? Tuan-tuan, kenapa tawaf macam ni? Tawaf macam ni kan. Nanti kalau tuan-tuan pergi tawaf macam ni. Kalau tuan-tuan lawan arus, tuan-tuan kena langgar jadi lemping. Kalau lawan arus, kena langgar jadi lemping, kena pijak, stampede. Memang arus manusia tu tuan-tuan, dia tak boleh dihalang. Dia pergi tu hebat. Dia punya memang tak boleh nak dihalang. Kalau tuan-tuan tawaf, syarat nak selamat apa? Jangan jatuh je. Kalau jatuh, jangan jatuh. Berpautlah supaya jangan jatuh. Kalau jatuh tuan-tuan, lemping. Kena pijak. Tawaf macam ni. Kenapa tawaf macam ni? Sebabnya Allah Ta'ala suruh. Lain-lain penjelasan boleh. Kita nak kata saintifik lah, medan magnet lah, medan elektrik lah, putaran bumi, putaran matahari, putaran bulan, semua sekali. Boleh. Kita nak kata tekanan graviti dan sebagainya. Boleh kita nak kata macam tu. Tapi mutlak Allah. Terima yang tu dulu. Yang jadi masalahnya kawan saya ni, dia tak nak terima. Dia kata akal ni Allah Ta'ala yang bagi. Kalau kita tak boleh guna akal, kenapa Allah bagi akal? Baik tak payah bagi akal kalau tak boleh fikir. Itulah tuan-tuan, nak jawab tu. Tuan-tuan, akal ni Allah Ta'ala bagi supaya fikir benda yang baik-baik je. Bahkan Nabi sebut, jangan fikirlah tentang kejadian Allah, jangan fikir tentang, fikirlah yang Allah Ta'ala ciptakan, janganlah fikir tentang penciptaan Allah. Sebab kalau kita fikir kejadian Allah, maksudnya apa yang Allah Ta'ala jadikan, selamat. Tapi kalau kita fikir pasal Allah, kita nak bayang Allah macam mana ni kan. Anak-anak saya sekarang tengah membesar, dia ada sekali tu dia lukis Allah. Ya Allah, jenuh. Macam mana nak buat ni? Dia bayangkan kan. Saya kata tak boleh bayang. Dia kenapa? Susah kan. Kenapa kita tak boleh bayangkan Allah? Sebab kita tak mampu. Saya cakap kita, kalau kita dah mati nanti baru kita boleh nampak macam mana Allah sebenar. Dekat dunia tak boleh nampak, tak ada siapa boleh nampak kan. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita nampak? Allah Ta'ala bukan di atas, Allah Ta'ala bukan di bawah, Allah Ta'ala bukan di mana-mana. Allah Ta'ala meliputi segalanya kan. Allah Ta'ala bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tepi, bukan di belakang. Tapi Allah Ta'ala maha melihat kita. Allah Ta'ala lihat kita, tapi kita tak boleh lihat Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala maha berkuasa kan. Baik, tak apalah. Nak cerita pasal berbanyaknya berkata-kata, banyaknya cakap benda yang bukan-bukan. Jadi kadang-kadang bila banyaknya bercakap benda yang bukan-bukan, kita lebih baik, kita rasa kita bertanggungjawab untuk mendakwah, tapi sebenarnya kita pun larut lagi. Jalan baik macam mana? Jalan baik ialah lantak engkau lah. Lantak engkau situ. Sekarang ni ada beribu orang percaya bumi ni datar tuan-tuan. Bumi ni rata. Dalam Facebook tu ada yang memperjuangkan bahawa bumi ni rata. Lepas tu dia katalah CNN dah apalah benda lah macam-macam. Dia kata CNN yang bagi maklumat salah pada kita, konon-kononnya bumi ni bulat. Dia kata bumi ni bukan bulat, bumi ni rata. Ada hujung dia. Tuan-tuan, bumi ni bulat ke bumi ni rata? Kalau tuan-tuan kata bumi ni rata, tuan-tuan, saya tak kawan lah. Saya ngaku tak kenal lah. Bumi ni bulat. Kalau tuan-tuan nak buktikan sangat, tuan-tuan naik kapal terbang. Jalan satu bumi ni, tengok macam mana. Putar satu bumi ni, tengok macam mana. Entahlah, manusia ni pelik-pelik. Jadi kadang-kadang kita boleh libatkan diri kalau kita rasa kita boleh betulkan. Tapi sebenarnya ada juga kadang-kadangnya lebih baik kita berdiam diri dan lantak dia situ. Lantak dia situ kan.
Hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain. Kalau ditegur, ia selalu angkuh dan menunjukkan rasa besar diri. Pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Ni, kalau kita buka ruang untuk kita bincang, kalau hati kita boleh berlapang dada, tak apa kita bincang. Tapi kalau hati tak boleh lapang dada, kan lebih baik kita berdiam diri. Hati yang keras sentiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan dan merasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran, dan sangat malas untuk melaksanakan segala jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kalau masuk waktu solat, ia merasa terbeban dengan ibadah solat itu, bukan merasa beruntung kerana berkesempatan untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala. Hadis yang ke-27, peluang yang tidak direbut. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu, nikmat yang sentiasa dilupakan, yang banyak dilupakan oleh manusia. Kesihatan badan dan kelapangan masa adalah nikmat yang besar setelah iman dan Islam. Namun banyak orang yang tidak menyedari kebesaran kedua-dua nikmat ini, kecuali setelah terlambat dan terluput waktunya. Apabila badan sihat dan masa pun lapang, banyak orang yang akan menyia-nyiakan masa, mensia-siakan masa, duduk bergurau seda dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bahkan sampai kepada perkara-perkara yang membawa kemaksiatan. Mereka merasa malas untuk berbuat amal ibadah yang sebenarnya bukanlah terlalu sulit dan tidak pula memerlukan kepada banyak tenaga. Solat bukanlah terlalu sulit dilakukan, apatah lagi membaca Al-Quran dan berzikir. Seseorang boleh membaca Al-Quran dan berzikir sambil berjalan, sambil membawa kereta, bahkan sambil bekerja. Namun rasa segan dan malas itu sangat sulit dilawan. Kita kan banyak mengisi masa kita dengan perkara-perkara lain, tapi kalau kita ganti masa kosong kita tu dengan zikir, dengan Al-Quran, kadang-kadang yelah, ada orang dia bagi alasan, saya bukannya baik sangat. Kalau nak kirakan baik, ada ke orang dalam masjid sekarang ni, yang sekarang ni berada ni, termasuk saya, ada ke yang baik kat dalam ni? Kalau baik tak payah datang, dah baik kan? Tapi kita ni semuanya tak baik. Kita semuanya tak baik. Semua kita ni ada kelemahan, kekurangan. Dan sebabkan kekurangan dan kelemahan tu lah kita kena tambah. Ada orang dia bagi alasan dia tak nak apa? Maksudnya contoh kalau melatah, astagfirullahalazim kan. Melatah dia sebut benda bukan. Kalau terkejut dia, oh mak kau kan. Kesian mak dia. Kan, mak kita pula yang kena, oh mak kau kan. Mak kita pula yang kena kan. Kalau mak aku kalau mak aku tak apa juga, ni selalu sebut mak kau kan. Kesian mak kita. Jadi gantikan benda yang kecil-kecil tu pun kita gantikan. Selalu sebut yang baik-baik, astagfirullahalazim, ataupun jangan melatah terus, lagi baik kan. Susah juga nak elakkan kalau yang dah biasa melatah ni. Sama dengan kita nak memulakan sesuatu pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak mulakan sesuatu pekerjaan dengan bismillah, pakai kasut bismillah, naik kereta bismillah, hidupkan enjin bismillah. Apa-apa benda yang kita buat kita sebut bismillah kan. Bukannya nak tunggu baik baru nak sebut. Sekarang kita kena sebut. Supaya apa? Kita melazimi diri kita dengan perkara-perkara baik. Sebab kita baik ke? Bukan. Macam pakai jubah ni, kadang-kadang saya bertarung dengan diri saya juga. Saya bukannya baik sangat. Bila pakai jubah, orang panggil ustaz, jenuh. Orang pakai kopiah, pakai serban, orang panggil ustaz. Ni duduk kat depan, orang panggil ustaz. Saya bukan ustaz. Saya belajar kejuruteraan awam. Kan? Kalau nak kirakan ustaz, tuan-tuan lagi ustaz daripada saya. Cuma saya duduk sini sebab saya pun tak tahu kenapa. Nak kira tuan-tuan, kalau nak kirakan baik baru nak buat benda yang baik, sampai bila pun tak ada orang buat baik. Kalau nak kirakan baik baru buat baik, sampai bila pun tak ada orang buat baik. Kita ni masing-masing tak baik, masing-masing lemah, masing-masing silap, masing-masing kurang. Disebabkan masing-masing silap, masing-masing kurang, masing-masing lemah, kita kena buat benda yang baik. Kan? Orang tu bila dia rasa dia tak baik, dia tambah. Tapi yang sebenarnya, orang yang tak nak buat benda baik ni sebab apa? Sebab dia rasa dia dah baik.
Dia tak nak ikut apa Nabi buat. Sebab apa? Dia rasa dia dah banyak. Kan? Kalau dia rasa dia tak banyak, tentu dia cuba buat benda-benda yang Nabi suruh buat. Berzikir, membaca Al-Quran. Berzikir dan membaca Al-Quran ni bukan amalan orang yang baik saja. Orang yang tak baik pun kena buat. Sebab dah tak baik. Bila tak baik, kenalah buat sesuatu supaya jadi baik. Kalau nak tunggu baik baru nak bercakap, tak ada orang bercakap, tuan-tuan. Kalau nak tunggu baik baru bercakap, tak ada orang bercakap. Siapa baik, tuan-tuan? Kita ni baik sebab Allah Ta'ala tutup aib. Kita ni baik, kita ni orang nampak baik ataupun kita nampak orang tu baik sebab Allah Ta'ala tutup aib. Cuba Allah Ta'ala buka aib, ya Allah, tak ada siapa nak kawan dengan sesiapa, tak ada siapa kahwin, tuan-tuan. Habis generasi manusia ni, bila start Allah Ta'ala buka aib semua manusia. Kita sebelum kahwin kan, kita tak tahu kentut dia busuk. Bila kahwin Allah kentut busuk punya. Kan? Kita ingat, ni handsome ni, mesti kentut dia wangi. Tiba-tiba kahwin kentut busuk pula. Ya Allah, berak lagi, kencing lagi. Semua benda tu aib, tuan-tuan. Kalau kita nampak tahi orang, tentu kita rasa dia ni kotor. Tapi Allah Ta'ala tutup aib kita ni. Kalau kita nampaklah orang tu macam mana, ya Allah, kita pun tak nak kawan. Tapi Allah Ta'ala tutup aib kita, menyebabkan kita boleh duduk sama-sama dalam ni. Kalau tahu aib semua orang ni, agaknya tak boleh bersama. Tak boleh. Ini Allah Ta'ala sebut As-Sattar, Allah yang maha menutup aib. Dengan tutupnya aib ni, manusia boleh hidup dengan baik. Kalau terbukanya aib ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, tak tahu kita nak buat. Kan? Semua kita ni lemah. Tapi kelemahan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dia nak, yang dituntut apa? Yang dituntut ialah usaha kita supaya buat benda yang baik. Jadi isi peluang yang tidak direbut ni, nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Bila kita sihat, kita kena banyakkan amalan. Bila kita lapang, kita kena siapkan kerja. Nanti bila dah sampai masa, dah tak ada masa, baru nak buat. Sebab itulah banyak benda yang tak siap. Sebab apa? Sebab bila lapang, dia tak nak siapkan. Hadis ke-28, tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu alaihi. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atauhuma walau habwa." Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besar pahala azan dan menempati saf pertama ketika solat berjamaah, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan membuat undi, nescaya mereka akan berbuat demikian. Dan seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera pergi ke masjid untuk melakukan solat berjamaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala solat isyak dan subuh dengan berjamaah, nescaya mereka sanggup datang untuk menghadiri sekalipun mereka terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, cerita pasal apa? Kelebihan solat, kelebihan azan dan saf awal. Kalau Allah tahu, kita akan berlumba-lumba. Kalau terpaksa buat undi, kita sanggup undi untuk dapat ke tempat. Memang dah ada orang dah ada cok dah. Kita dah tahu dah kat depan ni memang inilah. Boleh je kita cakap, tuan-tuan, yang depan ni, tuan-tuan, dia biasanya orang yang mulia lah. Kan? Saya pergi Mekah, tuan-tuan. Saya pergi Mekah. Susah saya nak dapat saf yang pertama tu. Padahal kita selalu pergi kan, bawa orang kan. Tapi kalau salat mesti kita belakang-belakang. Tapi kalau ada orang yang hebat-hebat ni, dia pergi depan. Sedepan yang boleh. Dia kalau boleh setiap waktu dia nak duduk solat belakang imam, nampak Kaabah. Tapi tak bolehlah solat macam ni. Bila solat depan Kaabah, tetap kena bawah. Kan? Ini solat kat depan tapi macam ni. Tak jadi juga. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya rebut saf awal, saf yang paling depan. Inilah kita pun mungkin sebab tak jadi budaya kan. Kalau kita solat, mesti solat kat belakang-belakang dulu, baru ke depan. Kalau kita tahu, tu yang Nabi sebut kalau kita tahu. Masalah kita bukan kita tak tahu.
Apa kan? Apa yang menghalang kita? Baru ni Syekh Zainal Asri disebut pasal luasnya syurga. Orang yang terakhir masuk ke syurga namanya Junainah. Syekh Zainal Asri disebut dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang terakhir masuk ke syurga namanya Junainah. Junainah ni bila dia masuk ke neraka, dia masuk neraka dulu baru dia masuk syurga. Dia adalah manusia yang terakhir. Tapi dia pun tak tahu yang dia manusia yang terakhir. Kemudian bila masuk, dia minta supaya keluar je. Dapat keluar dia dah lega dah. Tapi Allah Ta'ala kata manusia ni kalau aku bagi sikit dia minta lagi. Dia dah keluar tu tuan-tuan, badan dia hitam, ada tanda ahlun nar. Kemudian dia minta supaya Allah boleh kalau hilangkan kesan. Allah Ta'ala cuci dia dengan kolam air. Allah Ta'ala cuci dia dan badan dia jadi bersih, hilang tanda ahli nar. Kemudian dia nampak satu pokok, dia kata, Allah boleh tak nak duduk berteduh bawah pokok ni? Allah Ta'ala izinkan. Dapat teduh bawah pokok tu, dia rasa nikmat sungguh. Bila dah sampai kat pokok ni, lama-lama dia nampak ada satu tempat cantik sangat. Dia nampak satu tempat ni cantik sangat. Dia kata, ya Allah, tu apa tempat tu? Itulah pintu syurga. Cantik sangat. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak duduk dekat dengan pintu syurga ni? Allah Ta'ala pun bagi dia duduk dekat dengan pintu syurga. Syurga ni tuan-tuan, 70 tahun boleh bau wanginya. 70 tahun perjalanan boleh bau wanginya tuan-tuan, syurga ni. Kemudian bila dah duduk dekat pintu syurga tu, dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk tengok? Aku sediakan tempat bagimu dalam syurga. Berapa luas? Cuba kamu bayangkan dunia kamu. Tuan-tuan, kalau kita ada rumah sebesar masjid ni tuan-tuan, besar tak tuan-tuan? Rumah kita besar masjid ni, cuba bayang tuan-tuan. Ini jenuh ngemeh ni. Kalau orang perempuan macam tu lah, kalau rumah besar jenuh ngemeh, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke depan ke belakang. Cuba tuan-tuan kita bayangkan pula rumah kita sebesar Seri Iskandar ni tuan-tuan. Jangan Seri Iskandar, Bandayu tu. Satu Bandayu ni rumah kita. Allah Ta'ala minta Junainah ni bayangkan dunia kamu. Cuba bayangkan tuan-tuan, rumah kita sebesar Seri Iskandar ni. Satu Seri Iskandar ni kita punya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannah ni maksudnya kebun. Maksudnya bukannya kosong. Jannah ni ialah tanah yang ada tutup. Ada tutup atasnya. Jadi kebun, syurga penuh. Dia bukan kosong, bukan lapang. Sebesar Seri Iskandar. Cuba bayangkan sebesar Perak tuan-tuan. Cuba bayangkan sebesar Malaysia ni. Rumah kita besar Malaysia. Cuba bayangkan sebesar Asia Tenggara. Asia. Satu dunia ni. Jenuh kita nak berjalan tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada Junainah ni macam mana? 10 kali ganda dunia yang kamu bayangkan. 10 kali ganda dunia yang kamu bayangkan pada manusia yang terakhir masuk ke dalam syurga tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi syurga ni 10 kali ganda dunia yang kita dapat bayangkan. Tiba-tiba kita bangga dengan rumah kita yang kecil tu. Tiba-tiba kita berebut-rebut, bergaduh pada perkara yang kita akan tinggalkan. Tempat kita tu nanti kat sana. Perjalanan kita jauh lagi. Tapi kadang-kadang kita terhenti pada perjalanan dunia ni. Tak sempat kita nak tengok yang kat sana nanti. Kita berebut-rebut dengan dunia, bergaduh-gaduh kita dengan dunia. Tapi kita lupa yang sepatutnya kita bergaduh, sepatutnya yang kita berebut ialah akhirat. Tapi pada akhirat kita tak berebut pun. Sila lagi kita sila-silakan orang. Kalau kita tahu kita akan berebut. Tapi masalah kita tak tahu, kita pun tak berebut. Kita pun tak berebut, tak berpusu-pusu nak mendapatkan pahala kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jinakkan hati kita tuan-tuan. Ini masalah kita sama-sama lah tuan-tuan. Jadinya macam ni, tak nampak akhirat ni. Banyak fikir pasal dunia ni sebab hati kita juga sebenarnya kan. Hati kita ni penuh dengan dunia, penuh dengan benda-benda maksiat. Selalu lupa pada Allah, tak nak zikir pada Allah, tak nak ingat pada Allah, tak nak istighfar banyak-banyak kan. Solat kita pemain-main, ibadah kita pemain-main, kedekut kan. Ini kita lah tuan-tuan. Jadi kita kena buang benda-benda ni supaya Allah Ta'ala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Kita kena minta tolong dekat Allah, merayu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab itulah kaul ulama yang hebat, Imam Al-Ghazali dikata apa? Ilahi lastu lil firdaus. Ya Allah, aku tak mampu nak masuk ke syurga-Mu ya Allah. Tak mampu sebab kurangnya amal. Tak mampu sebab lemahnya iman. Wala aqwa ala naril jahim. Dan aku tak mampu nak masuk ke neraka-Mu ya Allah. Tak mampu, tak sanggup nak berhadapan dengan azab api neraka. Maka ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengampunkan dosa-dosa besar.
Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ampunkan dosa kita dan didik hati kita supaya sentiasa nampak yang baik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihadi fi sabilik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihadi fi sabilik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, pesanan daripada